Okay. Halo semua. Welcome semua. Halo, nama saya Sistas. Okay, saya nutrisi Sistas dan welcome. Selamat datang ke apa kata pengguna. Okay, dan hari ini aliran kita sedikit luar biasa, sedikit beza dengan kita punya aliran yang biasa sebab kita akan berkongsi tentang Alkaline Spirulina dan berkongsi tentang nutritionist dulu sebelum kita masuk ke perkongsian pengguna. Okey, dan anemia dan darah, bekalan darah ni memang sangat benda yang sangat penting untuk kita semua. Okey, dan ini merupakan penyakit biasa yang banyak-banyak orang telah mengalami. Okey, dan saya harap pada hari ini melalui perkongsian saya, banyak orang lah saya akan boleh memanfaatkan orang-orang semua di sini okey untuk ada kesedaran untuk cara mengelakkan anemia. Okey, hari ini saya nak menggunakan cara yang simple, yang senang, yang efektif untuk bagi tahu anda apakah anemia. Okey, apakah kesan dia, impak dia ataupun implikasi dia. Okey. Nah, hari ini saya nak bagi cara untuk kita nak boleh smooth, boleh selalu rasa tenang, lega hati, tak perlu risau tentang anemia dan bekalan darah kita. Okey. Banyak orang tak ada bekalan darah yang cukup sebab mereka punya hemoglobin, sel hemoglobin tak cukup dalam badan. Kekurangan hemoglobin ataupun sel darah merah dalam badan ni tak cukup sebab hemoglobin ni dia merupakan protein kaya zat besi yang terdapat dalam sel darah merah ABC dan mengangkut oksigen kepada seluruh badan kita, kepada tisu kita. Menunjuk kepada kajian kita, terutamanya di negara yang membangun, anemia ada banyak jenis, jaga 3 jenis utama, terutamanya di kanak-kanak, di wanita, dan menurut kepada data WHO terkini, anemia adalah yang paling biasa di negara Asia, dan penyakit ini dah makin jadi mudah maksudnya dia dah makin disebar kepada rakyat yang lagi muda, orang muda biasanya juga dapat penyakit anemia. Dia dah berbeza dengan dulu. Dan seterusnya kita akan membincangkan yang lebih lanjut tentang faktor-faktor anemia. Dan kita perlu memahami dulu, anemia ni dia beza dengan penyakit kronik yang biasa, sebab masa kita punya sel hemoglobin tak cukup, kita tak dapat oksigen ataupun kita tak boleh dikesan, dia susah untuk dikesan oleh mesin-mesin ke untuk kita punya wajah, dia tak dapat boleh nampak daripada kita punya outlook, kita punya wajah lah. Kalau seseorang tu dia dah masuk kepada fasa yang awal anemia, kita tak susah dah nampak. Sesiapa pun susah nak nampak. Tapi masa dia dah masuk fasa yang kedua, ketiga, nampaklah kulit mereka akan nampak macam tak merah, macam lebih kuning, lebih pale. English kata pale, macam tak nampak warna merah lah dalam kulit dia. Boleh nampak, itu seorang yang mungkin dia tengah mengalami anemia. Untuk mencegahkan ataupun untuk mengelakkan anemia, kita boleh selalu pergi check up, pergi buat kajian ujian dekat hospital boleh, tapi kita juga boleh ada menggunakan cara-cara yang kita tak perlu pergi hospital, juga ada inisiatif ataupun alternatif kita. Tapi yang paling pentingnya pada masa yang banyak masalah, anemia ni dia berkaitan dengan banyak penyakit yang lain. Dia juga berkaitan dengan sistem pencernaan ataupun sel abnormal. Jadi dia berkaitanlah dengan banyak penyakit. Dia bukan sahaja penyakit yang tunggal ataupun satu saja, tapi dia juga berkaitan dengan penyakit lain. Tadi kita dah kata tadilah, banyak orang ataupun orang-orang yang telah mengalami anemia, mungkin mereka tentang mengalami bekalan darah yang tak cukup. Ini juga merupakan impak daripada badan kita. Kita boleh tahu, sel hemoglobin kita tak cukup. Sel darah tak cukup, maksudnya sel hemoglobin ni tak cukup. Dan kita perlu faham dulu,
Okey, sel kita ataupun sel darah kita, semua sel-sel pun ada apa ni? Jangka masa hayat dia. Setiap sel kita, okay, sel darah ada 120 hari. Okay, jangka hayat dia 120 hari sel. Lepas 120 hari itu, okay, sel kita akan diganti kepada sel yang baru. Okay, tapi bukan semua orang cukup 120 hari lah. Ada yang awal banyak, ada yang 100 hari dan sebagainya. Okay, dan pada proses ini, masa kita nak gantikan sel yang lama kepada sel yang baru, okay, jika kita punya bekalan tak cukup dengan permintaan barang kita, macam ekonomi lah, bekalan tak cukup dengan permintaan, anemia akan berlaku pada masa ini. Okey, anemia, okey, dia akan disebabkan oleh kekurangan hemoglobin ataupun sel darah merah dalam badan kita masa proses kita nak proses gantian sel darah lama kepada sel darah yang baru. Hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang terdapat dalam sel darah merah dan dia mengangkut oksigen kepada seluruh badan kita. Okey, dia macam JNT, dia macam Shopee Express, dia macam Lazada Express, dia pengangkutan oksigen. Dan dia juga angkut banyak iron, zat besi, protein, banyak. Dia ada banyak-banyak nutrisi dan dia boleh sebarkan kepada seluruh badan, seluruh tisu kita. Jadi masa kita tak cukup darah, bekalan darah tak cukup, kita akan menyebabkan banyak-banyak penyakit lah. Okey, banyak-banyak kesan ataupun implikasi yang tidak baik. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Okey, macam mana kita nak tahu kita kekurangan bekalan darah? Okey, kita boleh nampak. Okey, nampak dari kulit kita. Okey, kulit kita boleh bagi tahu kita. Okey, mungkin kita sekarang tengah mengalami anemia. Macam kulit yang pucat, okay, yang mudah berdehit, ataupun jantung kita yang berdebar-debar, yang sangat-sangat senang pening dan letih. Jadi semua kesan ataupun semua simptom ini, okay, merupakan simptom anemia dan kita perlu ambil tindakan yang seterusnya untuk menghalang ataupun stopkan, okay, proses anemia ini. Sebab kita tak boleh ingat dia, tak boleh. Kita boleh letak dia dekat tepi dan tak hirau dia, sebab anemia ni dia boleh menyebabkan impak yang sangat serius. Okey, ada orang yang mempunyai implikasi yang sangat serius, ada yang ringan, depend. Okey, dia ikut kondisi setiap badan. Okey, jadi kita kena ambil semua precaution, semua langkah sebelum dia masuk kepada fasa yang lagi serius. Jadi kita kena selalu makan suplemen ataupun kita kena ambil cara yang betul supaya dia tidak pergi ke fasa yang lagi serius lah. Okey, jika ada orang yang anemia, nampaklah, kita boleh nampak dari outlook wajah muka dia, mungkin dia selalu letih, mungkin dia punya kulit pucat, tak nampak merah, ataupun dia ada macam contohnya dia pun ada pengambilan zat besi yang tidak cukupi, malah absorpsi zat besi, ataupun badan dia ada peningkatan permintaan zat besi dan kehilangan darah yang kronik. Okey, contohnya dekat proses ataupun masa wanita datang bulan, itulah masa yang paling hektik, ada masa yang paling mudah untuk wanita ni kekurangan darah, kekurangan bekalan darah. Dan orang yang kekurangan zat besi juga sangat penting untuk selalu jaga bekalan darah kita. Sebab zat besi ni dia juga menyebabkan elemen yang darah yang sangat penting. Sangat penting, dan lepas kita dapat anemia, mungkin dia akan menjurus kepada penyakit kekurangan oksigen. Okey, sebab kita dah habaq tadi, okey, darah ni dia bawa oksigen, dia bawa protein. Jadi kalau kekurangan darah ni, dia akan kita badan akan kekurangan oksigen, kekurangan protein, badan akan nampak lemah, okey, sel kita tak boleh berfungsi secara normal sebab setiap sel kita dia perlukan oksigen, untuk berfungsi. Kalau kurang oksigen, semua organ-organ, tisu-tisu semua, okey, akan rasa lemah, tak bertenaga, tak semangat lah. So ini adalah konsep dia. Okey,
Jadi nampak banyak orang yang dapat anemia, okey, mereka pun suka tidur. Ada bukan suka tidur tapi mereka macam dah tidur cukup tapi masih lagi rasa letih, masih lagi rasa tak semangat. Mungkinlah masa ini dia kena pergi check up, pergi buat ujian dekat hospital. Adakah bekalan darah dia cukupi? Adakah hemoglobin dalam dalam badan dia cukup ke tidak? Okey, nampaklah okey seperti kedekatan tadi. Okey, orang yang anemia dia akan dapat kulit yang pucat. Kenapa pucat? Kenapa pucat? Sebab kita punya hemoglobin dia berwarna merah. Kita darah berwarna merah kan. Jadi kalau okey darah tak pergi kepada kulit kita, nampaklah seperti gambar itu, gambar yang dekat kanan tu, nampak kita akan nampak macam kuning-kuning lah. Tapi kalau orang yang putih, jangan risau, anda bukan putih disebabkan oleh anemia. Okey, mungkin tu warna kulit anda. Yang kita katakan ialah warna-warna merah dalam kulit tu, adakah dah kurang ataupun dia lagi beza seperti biasa. Semua ini merupakan simptom ataupun kesan yang kekurangan oksigen. Yang seterusnya, orang yang anemia akan rasa dada mereka sakit ataupun merasa senang pening. Semua ini depend lah, depending ikut kondisi badan kita, ikut fasa anemia yang berbeza. Jadi apakah faktor anemia dia? Okey, kebiasaannya dia ada 4 faktor seperti ini. Okey, gejala dia termasuk okey, ataupun kita kata faktor, okeylah faktor lagi baik. Okey, faktor dia merupakan anemia, kekurangan zat besi. Yang pertama, contohnya orang yang vegan, orang yang vegetarian, mungkinlah mereka tak cukup zat besi dalam badan, okey, ataupun orang yang pendarahan haid yang banyak masa datang bulan, dia punya darah keluar terlalu banyak. Jadi dia kurang zat besi lah. Okey. Jadi ini boleh menyebabkan anemia yang serius dalam jangka masa panjang sebab cara pemakanan kita, okey, dan datang bulan dia bukan benda yang kita boleh ubahkan. Dia bukan benda yang kita boleh elakkan sebab itu pemakanan kita dan itu proses badan kita. Jadi inilah merupakan faktor yang kita tidak boleh ubah. Jadi kita perlu ambil cara-cara yang betul untuk mencegahkan faktor ini, untuk tidak dijejaskan oleh faktor inilah. Okey, jadi untuk orang vegan, untuk orang yang wanita yang masa mereka datang bulan mereka hilang darah banyak, okey, kena ambil perhatian lah, ambil perhatian sebab masa kita datang bulan ni, okey, banyak zat besi, bukan saja darah, bukan saja hemoglobin, tapi zat besi juga akan dikeluarkan, okey, daripada badan kita. Okey, dan orang-orang yang suka minum kopi, orang-orang yang menggunakan sistem pencernaan, menggunakan usus secara heavy load, kita katakan kita bagi dia kerja-kerja yang heavy dekat badan kita, macam selalu minum kopi, selalu makan banyak, okey. Jadi kita punya zat besi akan juga hilang. Sebab kalau kita bagi beban kepada badan kita, kepala kita perlukan zat besi juga untuk memastikan semua organ-organ fungsi secara normal. Jadi pada masa ini kita akan kekurangan zat besi. Okey. Okey, dan seterusnya, faktor yang kedua disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Okey, kekurangan vitamin B12 ni juga merupakan faktor untuk orang yang vegetarian lah, sebab orang vegetarian mereka mungkin tak makan daging, jadi mereka akan kurang vitamin ini. Jadi macam mana kita nak isi balik ataupun ambil balik vitamin B12 ini, kita boleh ambil perhatian lah dekat sini. Okey, dan vegan ataupun orang yang minum berlebihan maksudnya macam minum arak ataupun minum benda-benda yang tak baik secara banyak juga boleh menyebabkan anemia yang merosakkan. Okey, selain daripada 2 faktor ini, okey, selain daripada zat besi B12 ini, kita juga ada anemia hemoragik. Apakah anemia hemoragik? Anemia hemoragik boleh dibahagikan kepada 2 jenis, okey, akut dan kronik. Okey, seperti kita katakan tadi, yang pertama, okey, dia mungkin kita kekurangan zat besi, okey, kita akan dapat anemia. Kedua, mungkin orang tu kekurangan vitamin B12.
Okey, satu lagi sebab masa kita paling makin tua, jadi semakin tua ni, okey, kita punya badan tak boleh, dia tidak boleh serap nutrisi dalam badan secara normal. Jadi dia boleh meningkat ataupun dia boleh menjurus kepada penurunan pengambilan zat besi kita. Sebab tak ikutlah, tak kira zat besi ke B12 ke daripada makanan kita. Okey, makanan kita makan, tapi masa kita dah tua ni, kita punya usus ataupun kita punya badan, kita punya gastrik tak boleh ambil nutrisi dalam makanan tu. Jadi pada masa ini kita punya zat besi akan kurang dan terus dikeluarkan dalam badan kita. Okey, dan seterusnya, okey, faktor yang ketiga, anemia hemorrhagic, dia boleh dibahagikan kepada dua jenis, akut dan kronik lah. Contohnya trauma. Okey, trauma boleh menyebabkan pendarahan berat. Okey, darah dalam badan berkurangan dengan banyak, dia akan menyebabkan anemia hemorrhagic akut. Okey, pendarahan gastrurus, ulcer gastrurus, cancer gastrurus dan haid yang berlebihan. Okey, jadi dia terutamanya pada wanita lah. Masa wanita ni ada buasir, pendarahan akan menyebabkan pendarahan berterusan jangka panjang ataupun pendarahan berulang. Dia akan membawa kepada anemia hemorrhagic kronik. Jadi penyakit dalam badan kita juga akan menyebabkan kekurangan bekalan darah. Okey, dan ini merupakan masa kita keluarkan darah, okey, dan dia akan badan kita akan kuranglah bekalan darah lah. Okey, seperti biasa, okey, kita nampak banyak orang yang dapat anemia, mereka tak tahu. Mereka ingat, okey, mereka punya bekalan darah tak cukup sebab mereka tidak boleh mencipta sel hemoglobin. Tapi sebenarnya mereka ada penyakit lain yang tengah menggunakan ataupun telah menghapuskan, okey, bekalan darah dia. Okey, ya, nampak banyak dalam chat box pun kata, okey, Alkan Spirulina ada penyelamat nyawa. Yes, betul. Okey, sebab faktor-faktor ini merupakan, kita berulang kaji sekali lagi, okey, zat besi kurang, vitamin B12 kurang, ataupun orang vegetarian ni tak boleh ambil zat besi yang cukup. Okey, yang seterusnya penyakit kronik, okey, seperti kita kenal tadi lah, untuk orang yang ulcer pun boleh bagi kita hilang darah yang banyak. Masa kita punya ulcer dia bukan saja ulcer tau, dia juga mengambil banyak darah dalam badan kita. Kanser dan banyak lah penyakit. Jadi ada setiap masa juga ada orang yang mereka dapat anemia ni bukan sebab mereka punya mereka tak boleh mencipta sel hemoglobin. Mereka sebenarnya boleh, tapi ada penyakit lain yang menghalang bekalan darah tu dipecahkan kepada emak-emak yang cukup untuk seluruh badan. Sebab ada macam ulcer, sebab macam masa datang bulan, ada benda-benda faktor-faktor yang ambil darah, yang menggunakan darah dengan banyak. Pada masa ini okey, bekalan darah tak cukup lah. Okey, jadi pada masa fasa yang serius, pada masa kita yang dah sampai fasa yang serius, bekalan darah yang sangat-sangat tak cukupi, pada masa ini sangat-sangat susahlah untuk kita nak membaiki ataupun mencegahkan masalah ini. Okey, jadi seterusnya masa kita dah sampai fasa yang serius ni, kita kena ambil balik ataupun isi balik, okey, zat besi, asid folik, B12, okey, sebab semua ini dia boleh mengekalkan kesihatan badan kita. Okey, dalam perubatan Cina ke Barat ke, semua sama saja. Sebab kalau kita dah kurang nutrisi asas ini, mestilah yang pastinya dia akan menjurus kepada penyakit-penyakit yang kita tak nak jangkit lah. Okey, jadi untuk memastikan badan kita selalu sihat dan cukup zat besi, okey, kita kena selalu ambil makanan yang adalah makanan yang ada zat besi, yang ada asid folik, vitamin C, okey. Semua nutrisi asas ini
mesti kena ada. Kita kena pastikan diet kita ada semua ini. Jangan sesekali makan diet-diet yang tidak seimbang, yang macam fast food, makanan ringan, semua ni yang tak bernutrisi. Bukan kita kata tak boleh makan langsung, tapi mesti kena satu, sekurang-kurangnya satu atau dua diet yang sihat lah. Jangan semua tiga diet ni makan semua yang tak sihat. Okay, jadi untuk kita nak mencipta sel-sel hemoglobin, kita perlukan zat besi. Okay, kita selalu kata zat besi tadi sampai sekarang sebab dia akan mencipta sel darah untuk kita. Okay, dan mengapakah ataupun macam mana sel-sel ini dia boleh mencipta sel darah untuk kita. Jadi kita kena ingat, okay, semua elemen ni kena cukup. Semua ni merupakan kandung-kandung ataupun bahan-bahan yang kita nak mencipta sel-sel darah. Yang pertama, yang paling pentingnya, yang selalu kita kena ingat, okay, pengambilan ataupun bekalan zat besi kita kena selalu cukup. Okay, sebab kalau kita tak ada bahan-bahan ini untuk menghasilkan hemoglobin, kita tak akan ada bekalan darah yang cukup lah. Dalam makanan-makanan yang biasa, mungkin anda nak tahu apakah makanan-makanan yang kita boleh makan supaya kita boleh ada zat besi. Okay, sekarang kita akan membagi list-list. Okay, yang pertama untuk zat besi, kita boleh makan daripada kuning telur, okay, telur ataupun daging tanpa lemak dan kacang-kacang yang kaya dengan zat besi, okay, seledri, bayam, dompet, gembala, talas, tauge dan sayur-sayuran lain yang mengandungi lebih banyak zat besi. Ini biasalah kita boleh Google search lah sebab sekarang dah sangat-sangat senang untuk semua orang untuk Google search. Kita boleh cari dekat online. Apakah sayur-sayuran lain yang ada banyak zat besi? Okey, seperti banyaklah. Okey, banyak. Okey, dan seterusnya bekalan vitamin B12 juga ada asid folik kita perlukan selalu pastikan dia cukupi. Sebab kedua-dua ni amat diperlukan untuk pembangunan sel darah merah kita. Okey, oleh itu kita haruslah makan lagi banyak makanan-makanan yang mengandungi vitamin B12 dan asid folik. Okey, dan jika kita perlu ataupun jika kita nak mencipta sel darah yang sihat, yang cukup, okay, kita kena memastikanlah bahan-bahan semua ini daripada makanan-makanan. Okay, seperti asid folik. Okay, asid folik daripada sayur-sayuran yang kita boleh cari. Okay, daripada kita punya sayur-sayuran, kita boleh cari yang kaya dalam asid folik. Okay, jadi protein haiwan juga banyak kaya dengan vitamin B12 dan juga telur kuning, bukan telur putih tapi telur kuning. Dan juga lah banyak-banyak lagi makanan lah yang kita selalu boleh cari ataupun dekat Google apakah list ataupun senarai makanan tu yang kaya dengan semua ni zat besi, asid folik, vitamin B12. Okay, semua ini merupakan elemen yang asas dan penting lah untuk menghasilkan sel darah yang sihat, kaya dan cukupi. Sebab hasilkan sel darah ni bukan sangat susah, tapi nak hasilkan sel darah yang berkualiti, yang sihat, yang boleh tahan 120 hari ni, kita kena ada elemen-elemen semua ini yang cukupi lah. Okay, jadi nutrisi asas yang 3 elemen utama, okay, zat besi, asid folik, vitamin B12 ini, jika kita nak bagi dia mencipta sel hemoglobin yang paling penting, kita juga kena ada, okay, elemen-elemen lain, okay, seperti tembaga, copper, tembaga ataupun vitamin C. Okay, semua ini merupakan benda yang boleh kita makan untuk mempercepatkan proses penghasilan sel darah yang baru. Jadi masa proses dia penggantian sel darah lama kepada sel darah baru ni, kita perlukan semua bahan utama dan juga bahan-bahan yang dua itu untuk memastikan kita selalu ada darah atau bekalan yang cukup.
Okey, kita kena juga pastikan protein kita cukup sebab protein merupakan asas untuk setiap sel. Masa kita ada nak cipta sel ni kita perlukan protein lah dan juga tembaga vitamin C ni dia boleh tambahkan okey ataupun apa ni mempercepatkan proses penghasilan sel kita. Okey, jadi jika kita tak boleh mencipta sel-sel yang cukupi untuk bekalan kita, permintaan barang kita, kita akan mengalami anemia lah. Jadi semua ini kita kena cukupi, selalu memastikan jadi kita punya ibu bapa ke kita sendiri ke pun tidak senang untuk menjangkiti penyakit anemia. Okey. Dan banyak-banyak sel-sel darah dalam badan kita dia boleh dia ada banyak-banyak fungsi sebenarnya. Dia boleh membawa jadi pengangkutan oksigen, pengangkutan nutrisi-nutrisi ataupun dia boleh mencipta nutrisi lain. Tapi ada juga sel-sel dia boleh mencipta nutrisi sendiri tapi nutrisi itu tak boleh. Dia tak dapat masuk kepada sel badan kita. Sebab ini mungkin memaksudkan sel darah itu tidak sihat ataupun sel darah itu dia tidak berkualiti. Jadi kita kena pastikan sel darah yang kita cipta, yang kita hasilkan dalam badan kita merupakan sel darah yang berkualiti. Okey, dengan kita nak macam mana kita nak menciptakan iaitu melalui kita punya semua elemen bahan-bahan utama ini. Okey, jadi nak kita nak selalu nak ada zat besi, asid folik, vitamin B12, tembaga, vitamin C. Okey, sebab vitamin C ni dia boleh membantu kita dalam penyerapan, penyerapan zat besi dan semua elemen-elemen yang lain. Jadi semua ni lima elemen ini sangat-sangat senang untuk kita boleh dapati daripada makanan-makanan yang kita boleh cari dekat pasar ke supermarket ke, bolehlah senang nak cari. Jadi orang-orang yang mungkin mereka punya kesihatan ataupun nutrisi yang tidak seimbang ataupun mereka ada rasa ada penyakit kronik, mungkin kita nak cari faktornya mungkin daripada darah dia tak cukupi. Jadi masa kita punya darah cukup, kita boleh mengurangkan risiko untuk dapat anemia. Nampak? Kita punya produk yang best, Alkan Spirulina. Dia yang boleh memastikan kita punya badan selalu di status ataupun status yang baik, yang kesihatan. Sebab dia boleh menolong kita untuk mencipta darah. Kita boleh nampak bahan-bahan dia ataupun nutrien dalam Alkan Spirulina kita. Tadi kita dah berulang beratus-ratus beribu-ribu kali tentang zat besi kan, semua zat besi, vitamin C, tembaga dan asid folik, semua ini boleh didapati dalam Alkan Spirulina. Jadi semua ini dia dah merangkumi semua elemen-elemen penting dalam kita nak membina sel-sel darah, hemoglobin. Jadi masa kita tak tahu nak makan makanan apa yang mengandungi zat besi ataupun mengandungi asid folik, boleh memilih Alkan Spirulina sebab dia sangat-sangat senang untuk dimakan, hanya kena menelan dan dia boleh memastikan badan kita selalu ada nutrien ataupun asas-asas yang dia perlukan. Jadi semua nutrien yang banyak dah merangkumi di dalam Alkan Spirulina. Dan kita tak nak nampak anda jangkit anemia dalam umur yang muda, sebab semua orang di sini kita pun tahu semua remaja kan, tak ada orang yang tua. Jadi sebelum kita jangkit anemia ni, kita nak mengelakkanlah, ambil langkah untuk memastikan zat besi kita, semua elemen-elemen kita selalu cukup. Dan Alkan Spirulina dia bersamaan 56 kali kandungan besi dalam bayam. Dalam bayam kita tahu, dalam bayam doktor pun kata ataupun nurse semua suka kata, jururawat kata, anda perlu makan bayam untuk menambahkan bekalan darah. Tapi Alkan Spirulina adalah 6 kali lagi banyak zat besi dalam bayam. Boleh je makan bayam, tapi kita katakan mungkin lepas anda makan, anda lepas sarapan anda ataupun sebelum ataupun anda baru bangun tidur, boleh makan Alkan Spirulina sebab dia lagi banyak.
Dan banyak-banyak lah sayur-sayuran ataupun banyak-banyak makanan lain yang ada banyak-banyak zat besi. Tapi akan spirulina dah lagi banyak, dah menang lah. Okey, dia dah sapu semua. Okey, sebab kita punya alkaline spirulina ni dia ada banyak-banyak nutrisi yang kita perlukan dalam aktiviti seharian. Dia boleh memenuhi permintaan ataupun keperluan badan kita dari masa ke masa. Okey, jadi dalam makanan-makanan kita boleh tambah bayam juga untuk tambahkan bekalan darah. Tapi setiap hari 30 biji alkaline spirulina dalam sehari boleh boleh bersamaan dengan 56 kali kandungan besi dalam bayam. Okey, dan juga seterusnya kita juga ada banyak-banyak vitamin B12 dalam alkaline spirulina kita. Okey, jadi selain daripada zat besi, kita juga kata vitamin B12 ni dia juga sangat-sangat penting. Okey, dan nampaklah alkaline spirulina ni dia 2.5 kali lagi banyak daripada liver cow. Jadi anda boleh nampak kenapa anda tak ada reason ataupun tak ada alasan untuk anda tidak makan alkaline spirulina dah, sebab dia dah merangkumi banyak-banyak nutrisi yang badan kita perlukan. Okey, jadi selain daripada kandungan-kandungan dia yang kaya, dia juga boleh sangat-sangat senang untuk badan kita diserap. Sebab masa kita makan makanan ni, mungkin makanan tu telah diproses, ada minyak, ada banyak-banyak benda lain. Jadi untuk alkaline spirulina, dia pure, dia tulen, dia pure. Makanan dia terus boleh serap, tak perlu proses apa-apa lagi. Jadi badan kita ada efektif, okay? Sangat-sangat efektif untuk ambil semua kandungan-kandungan nutrisi dalam alkaline spirulina, dan kita boleh menggunakan semua kandungan dia dengan efektif, dengan banyak, baik-baik, sangat baik. Okey, jadi dia sangat bezalah dengan makanan yang kita makan. Boleh je kita makan makanan yang mengandungi nutrisi yang perlukan, tapi kita katakan di sini ialah alkaline spirulina dia tidak ada apa-apa pengawet ke, dia tak ada apa-apa bahan artificial, semua tak ada. Okey, semua tak ada, dia tak ada kolesterol. Jadi anda tak perlu risau dia dia ada kekurangan dalam makanan kita, tapi dia merupakan suplemen yang tulen dan better choice lah, pilihan yang lagi baik untuk semua orang. Okey, yes, dia sangat ekonomik sebab kita tak perlu lagi nak cari apa-apa pelbagai suplemen untuk campur-campur, tak perlu. Alkaline spirulina dah ada semua. Okey, nampaklah dia ada acid folic, dia ada B12, dia ada vitamin E, dia ada beta carotene. Beta carotene juga sangat-sangat penting. Jadi nampak, dia memang dah kaya dan dia memang sangat-sangat jimat. Boleh kata sangat-sangat jimat. Sebab berbanding dengan jenama-jenama ataupun benda-benda lain dengan market ni dalam pasaran, okey, banyaklah orang yang sangat-sangat cepat boleh capai tahap nutrisi yang optimum untuk membantu badan kita selalu memastikan badan kita dalam tahap yang sihat. Okey, dan alkaline spirulina ni dia boleh membawa banyak-banyak faedah lah, dan mengelakkan anemia ni adalah salah satu kebaikan saja, tapi kita ada juga faedah-faedah yang banyak-banyak baik, okey, daripada alkaline spirulina. Okey, selain daripada dia punya jenama, selain daripada dia punya ranking, dia punya dia punya anugerah, nampaklah kita dah disahkan organik, dia halal. Okey, dia disokong oleh ahli-ahli saintis. Nampaklah kita punya saintis daripada Jepun pun pernah mari ke Zoom kita dan bagi talk. Anda kalau nak berulang balik ke episod yang kita punya doktor profesor semua ni, boleh pergi ke YouTube channel Alkaline Story YouTube channel untuk cari balik, untuk tengok balik lah. Dan dia juga ada banyak disokong oleh 12 kajian klinikal. Dan di sini kita nak ingatkan anda, bukan senang untuk sesuatu produk untuk dapat 12 kajian klinikal tau. Untuk kajian klinikal dia mengambil banyak-banyak proses dan banyak-banyak doktor-doktor dan banyak-banyak kajian lah. Jadi dia bukan proses yang senang. Tapi alkaline spirulina kita ada 12 kajian klinikal. Ini merupakan sangat-sangat penting dan luar biasa. Dan dia juga dapat banyak-banyak pelbagai anugerah tempatan dan antarabangsa. Jadi semua inilah kita boleh lega hati, kita boleh relax masa kita makan alkaline spirulina, sebab kita selalu yakin macam banyak-banyak daripada anda type dalam chat box, anda dimanfaatkan oleh alkaline spirulina.
Jadi dia memang sangat-sangat suplemen yang apa ni berseluruh, dan kita boleh memastikan badan kita selalu di tahap yang sihat. Dia memastikan kita punya bekalan darah cukupi. Jadi dia memang sangat-sangat best lah. Okay. Dan juganya dia luar biasa, ya, betul je Noria. Dan dia sangat convenient, sangat-sangat mudah untuk kita nak makan. Kita boleh jadikan sebut, kita boleh campur dalam susu kita, macam Alta akan campur dalam susu protein, ke boleh masukkan dalam spaghetti, masukkan dalam makanan-makanan anda, latte ataupun macam-macam lah makanan yang anda makan. Dia rasa, dia pun rasa sedap. Dia pun tak ada apa-apa warna pengawet ke, tak ada. Dia just pure. Dan kalau kita tak nak makan macam tu saja, kita boleh tambahkan dalam makanan kita, dalam bubur, dalam susu, dalam jus pun boleh, mana-mana lah, mana-mana saja. Jadi kita juga ada bentuk yang pills, yang berbiji, ada bentuk yang serbuk. Jadi anda boleh pilihlah yang mana anda lagi prefer, anda lagi rasa senang untuk anda guna. Sebab ada orang yang suka makan satu cap ni mungkinlah lebih kurang dia ada 30 biji akan spirulina. Ada orang juga yang suka makan serbuk, tambah dalam bubur, tambah dalam susu. Sebab untuk bayi kan, bayi mereka masa minum susu tu, kita boleh tambahkan spirulina untuk mereka, dan senanglah untuk bayi-bayi untuk makan spirulina. Dan sekali lagi, kita tak dapat apa-apa alasan ulasan untuk kita elakkan, untuk kita say no, kita katakan tak nak kepada alkohol spirulina, sebab dia best sangat. Dia boleh makan pada masa-masa sahaja, pada kita bangun tidur ke, kita sebelum kita makan sarapan ke, selepas kita ambil sarapan ke, bolehlah kita makan alkohol spirulina. Okey, dan untuk kesimpulannya, jika kita nak memastikan badan kita sihat, jika kita nak rasa semangat seluruh hari, seperti orang yang tak cukup tidur ke, orang yang tak cukup nutrisi dalam badan, boleh makan alkaline spirulina, dan dia merupakan pilihan anda yang paling baik, sebab dia banyak value, banyak nilai dalam dia yang badan kita perlukan. Okay, back to our topic. Kita balikkan kepada topik kita hari ini, anemia, zat besi, asid folik, protein, vitamin B12, lagi protein, okay, vitamin C, semua alkaline spirulina dah merangkumi. Jadi anda kena start as soon as possible, secepat mungkin, seawal mungkin. Anda boleh makan alkaline spirulina, anda makan saja, sebab dia memang boleh memastikan atau mengelakkan banyak penyakit daripada badan kita. Okey, jadi jangan lambat, dan saya harap perkongsian saya pada hari ini tentang alkaline spirulina boleh membantu anda tentang info-info anemia. Kita boleh tahu apakah cara untuk mengurangkan risiko jangkitan anemia. Okey, yes, betul, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Jadi saya harap semua orang pada hari ini bolehlah dapat info, dan kita boleh selalu memastikan kesihatan kita di tahap yang optimum, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.